Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bersua dalam mata pelajaran pendidikan faraid. Dan pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga, iaitu yang bertajuk Ashabul Furud. Sebuah anak, apa dia? Ashabul Furud. Okay, apakah pengertian pengertian furud? Kita pergi kepada furud dulu. Al-furud itu apa maksudnya? Iaitu al-furud dari segi bahasa ialah takdir atau ketentuan. Takdir atau ketentuan. Dari segi syarak ialah bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak kepada waris tertentu. Bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Bila oleh syarak ini maksudnya yang tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada waris yang tertentu. Dan furud yang dinyatakan dalam Al-Quran ada 6. Iaitu yang pertama 1/2 ataupun nisfun. Apa dia? Nisfun. Yang kedua rubu'un, 1/4. Seterusnya sumunun, 1/8. Sulusani, 2/3. Sulusun, 1/3. Dan sudusun, 1/6. Jadi Ustaz harap anak-anak boleh hafal 6 furud yang ditetapkan dalam Al-Quran ini. Nisfun, rubu'un, sulusani, sudusun, sulusun, sumunun. Okey. Apa pula pengertian ashabul furud? Furud tadi kita dah bincangkan dan anak-anak sudah tahu. Ashabul furud pula apa maksudnya? Waris-waris yang menerima harta pusaka dengan cara fardu sebagaimana ketetapan syarak. Waris-waris yang menerima harta pusaka dengan cara fardu sebagaimana ketetapan syarak. Okey. Ashabul furud pada pihak lelaki ada 4 orang. Ashabul furud pada pihak lelaki ada 4 orang, iaitu suami, yang kedua bapa, yang ketiga datuk, dan yang keempat adik-beradik lelaki seibu. Adik-beradik lelaki seibu. Okey. Ashabul furud bagi pihak perempuan pula ada 9 orang. Okey. Yang pertama isteri. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang keempat adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang kelima adik-beradik perempuan sebapa. Yang keenam ibu. Yang ketujuh nenek sebelah bapa. Yang ke-8 nenek sebelah ibu. Dan yang ke-9 adik-beradik perempuan seibu. Okey, 9 orang. Ingat lelaki 4, perempuan 9. Okey, Ustaz harap anak-anak boleh hafal waris ashabul furud ni. Okey. Kita pergi kepada furud muqadarah.
ketentuan bahagian masing-masing. Kita tengok pada 5 orang menerima fardu nisfun, 1/2. 5 orang menerima fardu nisfun, iaitu bahagian 1/2. Siapa dia yang 5 orang itu? Yang pertama suami, yang kedua seorang saudara perempuan seibu sebapa, yang ketiga seorang saudara perempuan sebapa, yang keempat seorang anak perempuan, yang kelima seorang cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Semua seorang-seorang. Kalau dia seorang, bahagiannya adalah nisfun, 1/2. Ingat tu. Seterusnya, 2 orang menerima fardu rubu'un, bahagian 1/4. Siapa dia? Iaitu suami atau isteri. Suami atau isteri. Yang seterusnya, 1 orang sahaja menerima fardu sumunun, 1/8. Senang ingat, 1 orang saja. Waris lain tak akan terima 1/8 ini. Hanya dia seorang saja, iaitu isteri. Okey. Seterusnya, 4 orang menerima fardu sulusani, iaitu bahagian 2/3. 4 orang menerima sulusani. Siapa yang 4 orang itu? Iaitu 2 orang saudara perempuan seibu sebapa atau lebih. Nombor 1. 2 orang saudara perempuan seibu sebapa atau lebih. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan sebapa atau lebih. Yang ketiga, 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang keempat, 2 orang cucu perempuan atau lebih daripada anak lelaki si mati. Kalau anak-anak tengok tadi, ini 2 orang. Tadi, kalau dia seorang, dia dapat 1/2. Tapi kalau dia 2 orang atau lebih, dia akan dapat 2/3. Bahagiannya 2/3. Okey. Seterusnya, 2 orang menerima fardu sulusun, iaitu bahagian 1/3. 2 orang ini iaitu yang pertama ialah ibu dan yang kedua 2 orang saudara seibu atau lebih. Katalah dia 3 orang saudara seibu pun dia tetap kongsi bahagian 1/3. Dan yang terakhir, 8 orang menerima fardu sudusun, 1/6. Siapa dia yang 8 orang ini? Yang pertama bapa, kedua ibu, ketiga datuk, keempat nenek sebelah ibu, yang kelima nenek sebelah bapa, keenam seorang atau lebih saudara perempuan sebapa, ketujuh seorang saudara seibu sama ada lelaki ataupun perempuan, dan yang ke-8 cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Jadi setiap waris-waris ini dia memang ada tercatat dalam Al-Quran, dan juga ada juga diperpadukan kepada ijma' ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi anak-anak boleh cuba lihat bukti-bukti itu pada kitab pendidikan faraid dan jahaz daripada muka surat 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35. Jadi bolehlah anak-anak rujuk bukti-bukti yang mengatakan bahawa bahagian-bahagian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata, sebagaimana biasa, suka Ustaz mengingatkan anak-anak supaya jaga solat dan banyakkan mengaji di rumah bersama-sama ibu dan ayah. Jangan tinggalkan solat, ikut SOP. Kalau keluar, ikut SOP. Tapi waktu sekarang anak-anak tidak boleh keluar.
biar ibu dan ayah saja yang keluar. Dan yang terakhir, jaga kesihatan anak-anak. Walaupun duduk di rumah, jaga kesihatan. Banyakkan minum air masak, kurangkan pada minum air berkarbonat. Jadi akhir kata, Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak semua, dan semoga kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Ya, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.